Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana najjina minal qawmiz zalimin. Rabbana najjina minan nafsil ammarati bis-su'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berjumpa lagi di dalam pengajian fiqh mengikuti kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan semuanya sihat, afiat dalam lindungan Allah belaka. Jadi pengajian kita akan kita sambung di muka surat 20 tu. Saya rasa berkaitan dengan memasukkan Rasul tu, semua dah tahu 25 Rasul yang di atas tu. Kemudian beriman hari kiamat, kemudian beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya daripada Allah. Di atas tu kan, 4, 5, nombor 6. Jadi saya nak sentuh sikit berkaitan dengan takdir Tuhan je lah, sentuh secara rambang. Dia takdir Allah Subhanahu Wa Taala ni baik ke buruk daripada dia belaka. Cumanya adab kita dengan Tuhan, kita letakkanlah yang buruk tu dengan kita. Kemudian kata dia makna kalimah tauhid. Faslun. Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Fasal ketiga. Makna la ilaha illallah itu ialah tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada kewujudan ganti sebenar melainkan Allah. Ini semua kita tahulah. Yang disembahkan banyak, cumanya yang benar-benar disembah bihaqqin itu, yang sebenarnya Allah sahaja. Kemudian terdapatlah dalam hadis Nabi SAW orang-orang yang i'tiqad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muka surat 20 tuan-tuan. Muka surat 20 makna kalimah tauhid. Kan? Dan dalam hadis banyak mendatangkan riwayat berkenaan dengan orang Islam, orang beriman ni. Dia bila dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang begini akan masuk syurga. Walaupun dia ada dosa, itu tengok rahmat Tuhan lah, sama ada Tuhan ampun atau Tuhan nak masukkan dalam neraka. Tapi akhirnya dia akan ke syurga juga. Jadi jangan main-main dengan isu murtad ke nak keluar agama suka-suka. Kalau depresi ke, kalau sekarang ni depression ke apa kan. Jadi kontrol, masuk kontrol tu bawa kepada stres, bawa kepada Allah, bawa kepada Allah. Memang agak berat, tapi insya-Allah mudah. Kan, amalkan. Sebut Allah pun tak apa, ingat Tuhan. Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah banyak riwayat ada berkaitan dengannya, kelebihan dia tu. Kan, sehingga Nabi kata orang yang banyak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, contoh dia sebut dalam hadis sebut kata kalau dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali sehari. Orang ini di hari kiamat esok dia ni akan datang berbeza dengan orang lain. Maksudnya muka dia itu seperti bulan purnama di malam bulan 15 tu. Bulan penuh tu kan. Tapi kalau orang lain macam mana pula yang tak kurang sebut, tak dapat lah fadilat tu. Ataupun kalau buat lebih maka dapat lebih lagi. Kemudian orang yang Nabi Muhammad pernah sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah, kunci pada syurga. Ini semua kita biasa dengar ni kan. Kemudian la ilallah la yasbuka amalun wala tatruku dhanban. Maksudnya apa? La ilallah ni tidak ada amalan boleh menandingi dia. Amalan lain la ilallah paling tinggi. Dan juga tidak boleh dia meninggalkan. Dengan sebab kita sebut la ilaha illallah ni, maka dosa-dosa kecil kita terhapus. Ada satu kisah wali Allah di Kelantan, nama dia Tok Wali Ismail Nampaku. Cerita ni ayah saya yang cerita, Tok Guru dia cerita pada dia. Tok Sepaku ni dia waktu zaman dia tu, dia dengan zaman kita ni mungkin dalam 200 tahun. Tok Ali Ismail Nampaku ni, makam dia di Nampaku lah, makam dia ada busut. Dia punya nawid Tok Ayah Said. Guru dia Tok Wali Ismail Nampaku. Orang kata dia gila lah, tapi akhirnya Tuhan zahirkan kewalian dia. Ulama-ulama pun akui dia punya kewalian ni. Cerita la ilallah ni, ada seorang orang dulu main nombor ekor. Main nombor ekor lah, pergi apa? Sekarang ni panggil apa yang kedai 4D tu? Toto tu kat tepi jalan tu kan. Jadi orang Kelantan, ada orang ni dia asyik kalah yang manjang. Dia kata aku nak jumpa Tok Wali ni lah.
minta nombor ekor. Apa tu wali tu buat? Kau meratib dulu 40 hari. Dia berzikir la Allah banyak-banyak 40 hari tu. Sudahnya habis 40 hari tu jadi orang soleh dah. Tak jadi ambil nombor ekor tu. Berkat la ilaha illallah, berkat zikir tu. Jumpa wali Allah. Wali tu kata kau jangan buat tak. Dia kata kau beramal lah. Kau amalkan ni. Dia percayalah kan, amal ni confirm saya dapat ni nombor ekor ni kan. Sekarang ni kita punya handphone kadang-kadang setiap hari je yang berniaga lah. Dia hantarnya lucky draw semua tu kan. Jadi dulu tu, jadi setelah dia beramal dengan la ilaha illallah tu, wali tu kau sebut banyak la ilaha illallah. Dia meratib setiap hari tu. Nakkan nombor ekor bukan nak ke Allah. Tapi akhirnya lepas 40 hari jadi orang soleh orang yang nak nombor ekor dulu ni. Kemudian la ilaha illallah ni terdapat dalam Jami' As-Saghir kalangan Imam Suyuti. Dia kata la ilaha illallah ni dia akan membuka pintu-pintu langit. Sehingga Nabi kata maqala 'abdun la ilaha illallah Muhammadun mukhlishan illa futiha lahu abwabus sama hatta yufdiya ila al-'arsy majtanamatil kaba'ir. Seorang hamba yang menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan ikhlas. Ikhlas ni dia tak rasa, dalam jiwa dia tak rasa langsung yang tu hak dia. Tuhan bagi tu semata-mata limpah kurnia Tuhan. Dia tak rasa langsung ada daripada diri dia. Sekarang banyak ni yang bercakap bahasa hakikat kan, kenal diri lah apa kan. Tapi dia tak bersih kot lain. La ilaha illallah dia kurang bercakap. Jadi kalau dia ikhlas sebut la ilaha illallah Rasulullah, pintu langit akan dibuka dan orang yang ni dia boleh pergi sampai arasy. Malaikat boleh bawa sampai arasy. Benda ni ada di dalam Jami' As-Saghir Imam Suyuti, kitab hadis. Itu sekadar fadilat dah tuan-tuan. Lalu kita masuk bahasan muka surat 21 tanda baligh. Faslun. Alamatul bulughi thalathun. Tamamu 15 sanatan fi adh-dhakari wal untha wal ihtilamu fi adh-dhakari wal unsa li 9 sinina wal haidu fil unsa li 9 sinina. Fasal keempat, tanda baligh itu 3 perkara. Iaitu yang pertama tanda-tanda baligh. Nak konang kau ni dah baligh ke belum? Dia benda ni tuan-tuan, kalau dengan anak-anak jangan berteori, tak faham dah budak-budak tu. Sekarang ni banyak dah dia orang buat komik ataupun apa masukkan secara halus. Budak-budak ni saya pun masa kafar dulu mana faham ustazah cakap apa kan. Jadi baligh ni penting untuk diketahui. Sebab kalau dah baligh maka waktu tu banyaklah benda-benda syariat wajibkan dia buat dapat dosa, dia tinggal dapat pahala kalau benda haram tu. Kalau dia belum baligh dia buat benda haram tak berdosa. Jadi ibu bapa lah yang perlu mengawal anak-anak ni. Tapi nak buat macam mana kan, kat masjid anak sekolah letih tengah hari, lepas maghrib piap mana datang. Jadi ibu bapa yang kena main peranan sebelum tidur tu, daripada baca buku nak bagi bahasa Inggeris ke apa, baik baca komik-komik yang ada sentuh bab-bab begini. Saya rasa dah banyak dah sekarang orang-orang muda buat komik-komik yang masuk secara halus tanda-tanda baligh. Apa dia tanda-tanda baligh? Kita belajar ni teori tuan, fakta semua ni. Tak kocik nak masuk fakta dalam otak tu. Pertama tanda balighnya sempurna umur 15 tahun. Qamariyah ni tahun yang dihitung menurut bulan lah. Kemudian pada lelaki dan perempuan, tahun Islam dah kata. Tahun yang tu tak kira lah kan. Tahun Masihi ni, Februari apa tu semua tu tak kira. Dia kena ikut yang tu, Syawal apa semua tu. Pasal guru-guru kami, para ulama, mereka kalau letak tarikh lahir, tarikh meninggal, memanglah bila daftar JPN guna tarikh itulah Masihi tu. Tapi bila dia meninggal dikubur dia tu, selalu kalau ulama dia punya lahir tu ikut yang Islamnya. Tok guru saya pun kalau meninggal, dia pun masih hidup, dia tak sebut tahun kafir ni pernah kata lah, dia ikut tahun Islam. Waktu hidup pun tanya umur dia 62. Kalau kan kita yang duk guna di sekolah tu 63. Tapi dia tetap mendahulukan Islam punya tu. Tapi sudut daftar dengan jabatan pendaftaran tu kena ikut dia orang punya sistem lah. Jadi pertamanya mesti sempurna umur 15 tahun. Yang keduanya keluar air mani pada lelaki dan perempuan bagi yang berumur 9 tahun qamariyah. Yang ketiga keluar darah haid pada perempuan bagi yang berumur 9 tahun qamariyah. Dia ihtilam dia tak sebut. Dia tak terjemah ni. Dia tertinggal. Patut saya rasa patutnya 4. Pasal 3. Pertama
mesti sempurna 15 tahun. Yang kedua ihtilam. Ihtilam ni dia terus terjemah nak keluar air mani. Dia ihtilam ni dalam wal ihtilam fi dzakar unsa di sini. Ulama di dalam bahasa Arab tu kata ihtilam. Kalau terjemah ihtilam ni mimpi. Dia benda ni khilaf lah. Tapi mutaakhirin berpegang kata kalau mimpi tak keluar air mani pun balik. Kalau anak-anak tuan-tuan cakap dia mimpi begini, mudah kata dia mimpi berjima' ke, dia mimpi, minta maaf mimpi bersama dengan orang perempuan, ataupun dia mimpi rasa keluar air mani. Dalam mimpi nampak air mani, bangun tak keluar, dikira balik. Wajib mani tak wajib mani, suku kira. Itu lain cerita. Itu nanti akan di depan akan dibahas. Wajib mandi bila keluar air mani. Kalau mimpi, dalam mimpi nampak air mani, bangun tidur tak ada air mani, dia balik, dia tak wajib mandi. Contoh kalau mimpi nak terkeluar air mani tu, apa yang dia buat? Dia tahan. Kadang-kadang mungkinlah dalam kitab macam itulah. Lepas tu amsak, dia tahan air mani tu, lalu tak keluar. Jadi dia dikira balik. Bila balik mesti ada had taklif lah, mukallaf. Mukallaf ni syariat beban ke dia. Kalau syariat kata benda tu wajib, mesti lakukan. Benda tu haram, mesti dia jauhi. Begitu. Dia taklif ni, mukallaf ni mestilah orang tu sampai had umur yang muktabar. Umur 15 confirm tak balik. Tu ada dulu ada seorang kisah oleh ulama dulu. Dia kata aku tak keluar mani pun sampai umur 15. Umur 20 dia tak kahwin, tak keluar mani. Tapi tetap dikira dia balik. Sampai umur 15 dia balik. Sebab kadang air mani ni umur 9 tahun pun keluar macam sini kan. Umur 9 tahun dah keluar. Tapi jaranglah dengar. Tapi zaman sekarang berbeza. Zaman sekarang berbeza. Sebab makanan-makanan kita banyak menaikkan syahwat, mencepatkan lagi budak-budak ni matang apa semua kan. Sekarang punya zaman. Jadi kena kaji pula lah yang zaman sekarang punya macam mana. Mungkin yang 9 tahun tu tak jadi benda yang pelik dah sekarang. Kalau balik, orang dulu katanya umur 18 tu mandi bogel lagi dekat sungai tu kan. Budak sekarang jangan. Jadi dia bila balik je, maka hukum hakam taklif ni dia sendiri kena tanggung. Sebelum tu mak bapak dia, mak bapak dia kena beza antara taklif dengan tamyiz. Tamyiz umur 7 tahun tuan-tuan. Waktu tu mak bapak dah kena ajar. Tamyiz ni dia pandai makan sendiri, dia dah pandai berfikir dengan sendiri, dia dah pandai masuk tandas sendiri. Itu tamyiz. Kan? Jadi tamyiz ni apa perlu ibu bapa buat? Ibu bapa kena rotan kalau dia tinggalkan sembahyang. Tapi ibu bapa kena suruh dia sembahyang wajib. Rotan pula bukan rotan yang janganlah capai tali pinggang. Kita ni dengan syarak kata rotan balik bedal sungguh. Dia ghairun barrah, rotan yang tidak melukakan anak. Ini kalau dia stres kat tempat kerja kan, balik dia tibai anak. Jangan. Mak bapak ni kena. Jadi orang pandang Islam ni nak iqabah. Dia panggil sini takdib, mendidik, bukan iqabah, bukan mendera. Isu sekarang dah ada orang kan, dulu mak bapak saya rotan saya elok je. Saya di pondok pun kena rotan tuan-tuan, umur besar-besar ni kan. Kalau di pondok kami subuh lewat satu rakaat tu tak sempat dengan tok guru, lepas dah kena rotan lah. Yang pelajar 1000, bayangkan kalau 500 kena rotan tu. Maaf, tapi tidak melukakan, cumanya mendidik. Dalam syarak begitu. Itu untuk tamyiz. Kalau anak tu tinggalkan puasa, tinggalkan semayang, puasa pula kalau dia mampu, maka kita wajib suruh dia. Taklif berbeza. Taklif anak tu semua kena dia tahu hakam syarak berkaitan dengan ibadat lah. Adapun muamalah apa semua tu, kalau dia nak berniaga maka wajib dia belajar macam mana jual beli. Kalau nak buat haji pun begitu. Allahumma tarabbi. Jadi umur 15 keluar mani tak keluar mani, itu dia letak yang first tu, keluar mani tak keluar mani umur 15, maka dia dikira balik. Yang kedua ihtilam, mimpi ataupun keluar mani. Keluar mani umur 9 tahun, budak lelaki perempuan. Keluar mani ni simple je. Bangun kalau bangun tidur, kemudian kalau orang perempuan dalam kitab sebut dekat dia punya faraj, kemaluan depan dia tu ada, di permukaan tu ada dia punya air mani. Air mani ni berlendir, bau
Ada takrif dia kata dia bau telur. Telur apa? Telur ayam warna putih tu. Yang warna putih tu bukan warna kuning tu. Bukan yang warna putih tu. Ataupun bau tepung gandum. Kita letak air, bau. Itu air mani. Sebab nanti ada air madhi, ada air wadi, nak membezakan. Itu sebab ulama lepas tu air mani ni dia putih kan. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid pada perempuan bagi berumur 9 tahun. Dia darah haid ni esok, dia kena tulis. Dia kena ada jadual dia. Kalau boleh nanti bukan sekarang lah. Sebab nanti di depan dia akan bahas haid ni secara panjang lebar sikit. Memang kena tulis. Sebab nanti kita confuse nak kira-kira. Orang perempuan je darah, orang lelaki kena kira. Orang perempuan je darah, ulama yang banyak kira darah haid ni. Dia kena tulis di papan. Jadi perempuan kalau keluar darah haid umur 9 tahun, maka dia kira balik. Jadi pandai-pandailah tuan-tuan olah, cerita kat anak-anak. Tuan-tuan mungkin dah banyak kali dah dengar. Anak-anak tu pandai-pandailah olah. Macam mana kan. Sekarang pun banyak ada medium di internet tu, macam-macam macam-macam cara yang metod yang dibuat untuk memahamkan budak-budak ni bagaimana. Sebab benda ni memang kena fokus pada budak-budak. Dia orang kan dah balik kan bermain dengan sama-sama dia orang. Dia tamiz ni, dia sebab apa Islam mengatakan umur 15 tahun hikmah. Kenapa 15 tahun confirm tabligh? Sebab 15 tahun ni confirm kahwin dapat anak. Mudah kata. Kalau kata Ustaz Zaidrus lah, kalau kecil-kecil main pondok-pondok, tidur sekali, okey je kan. Cuba dah besar ni umur 15, tidur sepondok balik beranak anak orang tu. Sebab umur 15 ni dia dah ada syahwat, keinginan nafsu seks tu dah ada. Minta maaf kalau sebutlah fake macam ni tuan-tuan, memang dia kena sebut open je. Dia ada keinginan untuk berkahwin umur 15 ni. Itu sebab syariat dia terus fokus sebut kalau kau tak keluar agak iman 9 tahun, umur 15 confirm kau akan balik. Kemudian masuk bab taharah, muka surat 22. Faslun syuruh syarat sah istinja. Istinja ni sama ada kita istinja ni guna batu je, kita faham. Budak-budak Selangor lah yang kesian lah. Kawan-kawan saya kat Selangor masa tak ada air tu, kawan-kawan nakal kan, dia kenakan betul. Budak-budak Selangor prepare siap bulan batu. Jadi syarat sah istinja ni ada dua medium, ada dua cara. Pertama dengan air, pertama dengan batu. Batu ni Negeri Sembilan jangan guna. Negeri lain kat Kelantan, Selangor yang sentiasa ada masalah air, memang diorang mungkin lah dah biasa. Jadi Negeri Sembilan ni jangan guna. Lepas tu negara Arab ni negara yang jarang payah air. Jadi diorang cara guna batu tu memang ada. Sebab batu ni lagi satu, menggunakan batu merupakan khasais hadil ummah, antara khususiat yang dapat pada umat Nabi Muhammad je. Sebab istinja dengan air ni Nabi Ibrahim ada. Nabi SAW dalam kitab-kitab Nabi SAW sebut Nabi Ibrahim pun istinja dengan air. Kita istinja dengan air, cuma kelebihan yang diberi pada umat Nabi Muhammad boleh istinja dengan batu. Kita baca faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat atau an yakuna bi thalathati ahjari wa an yunkil mahalla wa an la yajiffa an-najasu wa an la yantaqila wa la yatra'a alayhi akharu wa la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Ya minam air kejap. Okay, muka 23. Dia yang di bawah tu, yang tulis kecil-kecil tu, dia lebih kepada kata menggambarkan macam mana untuk membaca satu kalimah tu. Bahasa Arab, dia kadang-kadang kalimah tu berubah-ubah baris dia. Kalimah yang sama. Dia orang main nahwu saraf, dia tahulah grammar bahasa Arab tu. Baca Allah, dia baca Allah, boleh baca Allahu, baca Allahi. Itu pasal yang di bawah tu dia ada tulis kecil-kecil nota kaki tu. Itu sekadar untuk orang yang mengaji je lah. Cara bacaannya begini. Kan bahasa Melayu tak ada. Dia kalau baca begitulah, tak ada baca, baci, bacu, tak ada dah.
Kalau fathah kasrah dhammah tak ada dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab ada. Itu pasal penerjemah ni dia terjemahkan kemudian datangkan sekali. Dia panggil ta'liq, nota kaki. Kita terus kepada muka surat 23 terjemahan dia. Fasal kelima. Syarat sah istinja menggunakan batu ada 8 perkara. Iaitu pertama, mestilah menggunakan 3 biji batu. Kita baca habiskan syarat dulu, lepas tu kita syarah. Kedua, mestilah membersihkan tempat keluar najis. Ketiga, najis tersebut mestilah belum kering lagi. Keempat, najis tersebut mestilah belum berpindah lagi. Kelima, najis tersebut mestilah tidak didatangi benda asing yang lain. Itu dia tersilap type tu. Patut benda asing yang lain. Kan dia tu sambungkan kalimah pertama dengan perkataan pertama yang kedua tu. Benda asing tu. Kalau baca benda asing, benda heran pula, benda lah apa kan? Benda asing yang lain. Keenam, najis tersebut mestilah tidak melangkaui papan punggung dan kepala zakar. Ketujuh, najis tersebut mestilah tidak terkena air. Kelapan, batu yang digunakan itu mestilah suci. Nah, ini syarat istinja dengan batu. Dengan air tak ada syarat dah. Kalau syarat air itu mesti suci. Nanti kat depan air itu mesti lebih berdokolah. Adalah kuantiti air sebut di depan dibahas. Okey, pertamanya mesti guna 3 biji batu. Kalau tak ada batu nak buat apa? Cari benda-benda yang upama batu. Dah soal tu ke? 10 minit. Kalau tak ada batu, dia mesti cari benda yang sumber batu. Benda tu boleh mengesatkan. Kemudian benda tu bukanlah benda yang lembut, kasar lah. Ni boleh. Kalau batu tu kan, ini kata 3 biji batu kan. Kalau batu sebiji nak apa? Cari batu yang ada 3 ni, 3 bucu. 1, 2, 3. 1 kali bucu colek, 1 kali bucu tak, 1 kali bucu gini. Dia 3 kali sapuan sebenarnya, bukan 3 biji batu. Dia sebenarnya maksud di sini, di bahasa Arab dia panggil, kadang-kadang dia panggil isti'arah. Sebut begini nak begini. Leceh sikit dalam bahasa Arab ni, dia pinjam pula kalimah tu. Dia 3 biji batu maksud 3 kali sapuan. Kalau sapu 3 kali, dah sapu kan? Ini papa punggung lah, minta maaf ya. Dalam halaqah dubur tu. Sapu 4, 2, 3. Yang ni yang wajib. Tak bersih, cari lagi. Okey. Tak bersih, mesti cari lagi satu batu yang lain. Sampai bersih. Kalau kata kita bersih dengan batu yang lain, contoh batu yang kedua. Kali keempat, tadi 3 kali kan? Okey, kali keempat sap, dah bersih. Yang wajibnya 4 lah. Sebab dengan 4 itu menghilangkan najis. Dia menghilangkan najis. Kemudian maka disunatkan buat sampai genap 5. Faham Kalau contoh dah 4, kalau 3 tu tak ada masalah. Kalau 3 dah bersih, maka tak perlu. Kalau 3 tak bersih, kita buat satu lagi, ambil batu satu lagi, yang keempat baru bersih, maka perlu cukupkan 5, sunat saja. Yang 4 tu wajib, yang 5 tu sunat. Asalnya wajib 3, tapi kalau tak bersih, tambah 4. Tengok 4 baru bersih. Okey, tambah 5 untuk nampak sunat tu. Kalau tak bersih, buat sampai 5. 5 tu wajib lagi lah buat. Maka perlu buat sunat sampai 7 lah. Sebab 6 genap. 6 dia witir genap dah, lupa lah. Genap. Dia 2 macam mana? Apa? Dia mesti ganjil. Genap pula, minta maaf. Dia mesti ganjil. 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil. Betul. Dia tak ada dia punya pasangan. Faham Lepas tu tengok kedua, mestilah membersihkan tempat keluar najis. Tempat keluar najis tu di papan punggung dalam tu. Kalau perempuan di atas, yang ke depan ni di atas tu. Cakap bahagian atas tu. Tak maaf Yang perempuan di atas permukaan tu je. Sebab kalau dia tengok dia kata, nanti yang keempat tu kita tengok, dia akan syarat yang keempat kita faham nanti. Yang ketiga, najis tu mesti belum kering. Maksudnya najis tu nak guna batu, najis tu basah. Najis kering tak boleh. Kalau najis kering buat macam kena guna air. Pandai-pandai dah cik air. Kena guna air. Najis tu kalau dah kering kena guna air. Najis yang di ni lah, dia apa? Kalau najis tu dah terlepas tempat lain, tak ada masalah.
Minta maaf lah mungkin nampak kotor sikit, tapi jelah bab istinja begitulah tuan. Nak ceritakan Islam ni satu agama yang tersusun rapi. Sampai istinja pun dicerita. Eropah tu dulu buang air pun mata aja. Bila dia jajah negeri Islam baru dia tahu betapa indahnya syariat Islam ni. Tengok yang keempat tu, najis tersebut mestilah belum berpindah lagi. Najis tu masih di kawasan, kalau di punggung tu dia duduk dalam kawasan halaqah tubut. Dia tak berpindah duduk, dia tak duduk di peha, dia tidak duduk di lutut. Kan kalau kita mungkinlah kita terbangun ke apa masa buang air tu, najis tu. Ataupun air kencing kita ni jenis, dia selalunya air kencing orang yang dah berkahwin perempuan, dalam kitab Thayyib dia panggil, dia punya faraj tu dia dah tak, dia kencing mudah kata tak straight lah. dia memancar-mancar begitu. Jadi air kencing dia tu bersepah. Waktu tu dia tak boleh guna batu lagi, dia kena guna air. Orang lelaki pun begitu. Kalau kencing bercabang ke apa kan, jadi dia kena, minta maaf, dia kena, dalam kitab sebut macam tu kan, saya terjemah pada Arab je. Dia kena guna air dah, dia tak boleh guna Allahumma salli wa ta'ala, guna batu. Contohlah ni zakar, air kencing tu meleleh pula ke sini. Kalau dia pergi probe cantik, air tu kat sini je kan, air probe, lepas tu dia berhenti, maka air kencing tu tak meleleh tempat sini, tak apa, cepat-cepat lah. Macam kalau dia dah meleleh, kena guna air. Dia pergi dekat batang, kena guna air. Faraj, kalau dia dah meleleh ke tepi ni lubang faraj, kalau dia meleleh ke tepi ni, maka waktu tu kena guna air, tak boleh dah guna batu. Ni syarat guna untuk batu. Kod darurat Negeri Sembilan esok. Kemarau lama ni dulu kampung-kampung, sekarang taman kan. Kampung-kampung mungkin lagi ada punca-punca lain. Kemudian najis tersebut mestilah tidak didatangi benda asing yang lain. Dia mesti, mudah kata air kencing tu air kencing je, dia tak bercampur dengan Allahumma salli ala Muhammad. Dia tidak bercampur dengan peluh ke apa, air-air lain daripada luar. Kalau bercampur maka waktu tak boleh dah. Kalau yang dah dekat bawah tu tak ada, tak masalah. Ni yang ada di sekitar, di kawasan tempat keluar tu, ni untuk guna batu. Kalau dah bercampur, guna air. Tu je konsep dia. Macam ni, kalau kita tu kan tak boleh lah istinja, guna air, sebab yang ni untuk batu. Kalau yang keenam, najis tersebut mestilah tidak melangkaui papan punggung nak berzakar. Macam tadi tu lah, dia tidak meleleh ke tepi, dia tidak duduk kawasan lain. Kalau dia duduk kawasan lain meleleh ke tepi, maka waktu tu dia kena guna air. Dan najis tersebut mestilah tidak terkena air, masuk benda asing lah. Bila dia terkena air, maka dia kena guna air lah waktu tu. Batu yang digunakan mestilah suci, tak boleh guna benda-benda menajis. Lagi pula, dia lagi satu, tak boleh guna Allahumma salli ala Muhammad, tak boleh guna Allah. Tak boleh guna tulang. Gambaran nampak, nak sebut tu lupa. Tak boleh guna tulang. Tulang ni makanan jin. Dia benda yang syariat, benda-benda yang syarak hormati, kita tak boleh guna. Benda yang menjajah tak boleh guna. Dia batu tu mesti suci. Okey, kalau batu tu kotor. Sekarang ni kita nak himpunkan antara batu dengan air. Nak ambil afdal tu lah. Saya hari ni rasa nak sinjak dengan batu lah, letak. Nah, batu tu kena najis. Apa kita perlu buat? Kalau ada air, basuh dengan air tu, tunggu kering, maka boleh guna. Dia sebenarnya sinjak ni simple dia. Cuma kalau berbahas sudut Allahumma salli ala Muhammad, sudut adab-adab dia tu. Nak masuk tanah mesti tutup kepala. Kemudian orang Arab dulu tuan-tuan, sinjak dekat tengah-tengah padang pasir. Dia mesti duduk, dia mesti buat kain dia tu, mesti dia amparkan, buat dinding dulu, buat tinggi satu hasta begitu untuk cover lah dia. Kemudian tempat tempat yang dia buat tu, contoh dia buat di padang pasir tu, tempat yang dia masuk tu pun dia perlu masuk ke kaki kiri. Kaki kanan ni untuk benda-benda mulia, kiri untuk benda-benda yang tak semenggah lah mudah kata. Dia banyak, dia sebenarnya bab istinja ni dia bahas sudut adab lah yang panjang. Kalau buka kepala, kena kencing dia syaitan, mudah kata. Nak baca tu kena mudah. Dia dalam kitab sebut begitu. Dia kalau nak masuk tu, masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Wahai Tuhan, aku berlindung dengan kau daripada syaitan jantan, syaitan betina. Kalau orang lelaki masuk tandas,
syaitan betina. Kalau orang perempuan syaitan dah, syaitan jantan. Kemudian tak boleh lah dia menghadap kiblat ke apa. Ini untuk yang open lah, orang dulu-dulu kan. Sebenarnya di Fatani tuan-tuan, masih dia orang guna cangkul lagi. Saya belajar di Fatani, kampung ulu-ulu tu kan. Kita bagi salam tu, dia jawab pun, kita ingatkan dia buat apa. Rupanya dia tengah, alah kita pun sebelahan gitu juga di kampung-kampung ni, guna cangkul lagi. Jadi kalau kita open gitu, maka kita kena tutup. Kemudian jangan ada kiblat, jangan belakang ke kiblat. Sekarang ni dah ada bangunan, tak ada masalah. Sekadar tu kot tuan-tuan, sebab dah isyak lah kan. Tak maaf lah kalau tak boleh laju sangat ke? Nak tanya ke? Boleh tahan ke lah laju kan? Minta maaf. Sebab tadi tengok jam, jadi kita duk target nak habis kan. Minta maaf. Ada apa soalan? Daun dia tidak kesat. Dia mesti benda yang kesat. Dan boleh, kayu kalau dia boleh kesat dan dia boleh dia boleh menanggalkan. Dia sebab macam ni, batu ataupun benda-benda begini, dia panggil al-mutahhir mukhaffif dalam bahasa Arab. Benda menyucikan yang meringankan sahaja. Dia tidak menghilang. Dia masih ada kesan-kesan. Kalau kita guna ni kan, mungkin kasi tak selesa kita, orang Melayu lah kasi tak selesa biasanya, sebab kita dah biasa dengan air. Kalau tak ada benda lain, maka boleh digunakan. Dia masih kasar khosban. Kayu kan kasar khosban. Tisu boleh. Sebab dalam kita dulu dia orang tak buat contoh tisu. Dia panggil khirqah. Dia panggil perca kain yang kasar. Kan tisu begini, buatlah tiga kali sapu. Tapi benda ni memang jarang nak berlaku sangat lah di tempat kita. Memang jarang. Orang panggil nadir lah. Benda-benda yang jarang sangat lah. Macam ni kan, buatlah 3 kali. Semua kerti kan. Benda ni dipanggil ulima bid-darrah. Tahu dengan dah cukup umur tu dia tahulah. Biasanya. Cumanya janganlah kalau guna air tu pula, dia jangan benda jangan mengecik balik lah pula. Tempat-tempat tu kan, kadang sengah-sengah kita ni dah tempat berair, kalau tandas tu elakkan daripada mengecik. Kalau kita tak nampak tak apa. Kalau kita nampak, kadang ada orang ni terlampau berjaga-jaga, dia perhati pula. Makruh tuan-tuan, istinja, tengok kita menajis, tengok atas makruh. Pandang hadaplah depan. Dia kena guna tangan kiri untuk bersihkan, tangan kanan jangan. Setakat tu dulu ya. Okey. Segala yang baik daripada Allah SWT, segala yang buruk itu daripada diri saya. Mohon maaflah silap dalam percakapan ke apa semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan taufik hidayah kepada kita dan jadikan kita orang yang beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.